Bertemu kembali seterusnya, purata pendapatan dijangka meningkat tahun ini tetapi bergantung kepada corak pemulihan ekonomi negara. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, corak pemulihan bagi setiap sektor ekonomi negara dijangka tidak sekata dan akan mempengaruhi gaji dan upah. Tambah Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, langkah-langkah membendung penularan pandemik COVID-19 turut memberi implikasi kepada penerimaan gaji dan upah. Ini apabila purata gaji dan upah bulanan yang diterima oleh pekerja warga negara merekodkan kejatuhan 9.0% kepada RM2,933. Ini dicerminkan oleh penurunan yang dicatatkan oleh semua negeri pada 2020 dengan Johor mencatatkan penyusutan 13.0%, Terengganu susut 12.4%, Kuala Lumpur susut 12.3% dan Labuan susut 11.5%. Bagaimanapun dari perspektif nilai, purata gaji dan upah bulanan di Putrajaya merupakan yang tertinggi dengan RM4,497. Dari aspek pasaran buruh, kadar penyertaan tenaga buruh di peringkat nasional turun 0.3% kepada 68.4% pada 2020. Sementara itu, kadar pengangguran di Malaysia meningkat kepada 4.5% pada 2020, iaitu kadar tertinggi dicatatkan setelah hampir 3 dekad. Muhammad Uzair berkata krisis kesihatan yang melanda negara berikutan penularan COVID-19 meninggalkan impak yang mendalam kepada lanskap sosio-ekonomi negara dengan KDNK Malaysia secara keseluruhannya menguncup pada kadar 5.6% pada 2020. Ini adalah kedudukan kedua terendah selepas 1998 yang merekodkan penyusutan 7.4%. Sementara itu, Sekatan Perjalanan Merentas Negeri dan Daerah telah menjejaskan industri pelancongan domestik dalam negara dengan perbelanjaan pelancongan domestik di Malaysia pada 2020 merosot 60.8%. Ketibaan pelawat domestik turut merekodkan penurunan 44.9%. Dan dalam masa yang sama, 27 Julai lepas, Jabatan Perangkaan Malaysia lapor jumlah siswazah menganggur meningkat sebanyak 22.5% kepada 202,400 orang pada 2020. Menurut statistik siswazah 2020, ini berbanding 165,000 tahun sebelumnya. Tambahnya, situasi itu disebabkan oleh persekitaran ekonomi yang kurang memberangsangkan pada tahun lepas dan kesannya kepada kedudukan pasaran buruh. Menurutnya, kadar pengangguran siswazah pada 2020 meningkat 0.5% kepada 4.4% berbanding 3.9% tahun sebelumnya. Muhammad Uzair berkata antara 4.35 juta siswazah yang bekerja pada 2020, lebih 2/3 atau 68.8% adalah dalam kategori mahir, 19% dalam kategori separuh mahir. Dalam masa yang sama, 2.3% siswazah adalah bekerja dalam kategori berkemahiran rendah. Dan untuk membincangkan berkenaan dengan upah, laporan sosioekonomi dan juga kadar pengangguran yang meningkat ini, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari. Prof, pertama sekali, apakah trend utama yang Prof lihat daripada laporan upah dan gaji negeri dan kebangsaan itu? Apakah trend yang merisaukan? Adakah mereka ini mungkin akan terus menyaksikan gaji, purata gaji yang rendah bergerak ke hadapan? Baik, Rizal. Ya, data ataupun perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan berkenaan dengan gaji dan upah pada tahun 2020 berkenaan, ya, kebanyakannya kita telah jangka lebih awal keadaannya yang mana kadar gaji dan upah lebih rendah berbanding dengan sebelum krisis, iaitu 2019. Asasnya mudah saja kerana kita tahu bahawa pada tahun 2020, iaitu tahun lepas, ya, kadar pertumbuhan ekonomi negara kita berkurangan dan sampai ke tahap negatif 5.6%. Jadi kalau dari segi aspek gaji dan upah ini, ianya berkorelasi secara positif di antara KDNK ataupun kadar pertumbuhan ekonomi. Ketika mana kadar pertumbuhan ekonomi meningkat positif, pada ketika itu kita akan melihat kadar upah dan gaji secara puratanya pun akan meningkat secara positif. Dan ini yang kita lihat situasi yang berlaku pada 2020 yang lepas. Pada pandangan saya, apabila pada tahun ini, contohnya 2021, kita menjangkakan ekonomi berada pada paras, bertumbuh pada paras 4%, ya.
berbanding dengan tahun lepas. Jadi kita akan menjangkakan kadar gaji dan kadar upah pada tahun 2021 ini secara purasanya lebih baik berbanding dengan tahun lepas. Dan ia juga bergantung kepada sejauh mana ekonomi itu bertumbuh dan sejauh mana pemulihan ekonomi itu berlaku pada ketika ini dan akan pada bulan-bulan yang akan mendatang sehingga Disember 2021 ini, Rizal. Tapi Prof melihat daripada keadaan semasa, ya, keadaan pengangguran yang terakhir kita lihat adalah pada April jika tidak salah saya, pada sekitar 4.5-4.6% pada ketika itu. Melihat kepada penutupan ekonomi dan juga darurat serta segala yang dilakukan untuk mengekang penularan COVID-19 pada ketika ini, adakah angka-angka tersebut dan juga purata gaji dan upah tersebut akan bertambah baik pada sekitar bulan yang masih belum diumumkan lagi? Saya menyangkakan keadaan gaji, ya, kalau kita lihat pada gaji dan upah, keadaannya lebih baik berbanding dengan 2020, itu yang pertama. Dan sekarang bulan-bulan mendatang kita akan mendapati bahawa peningkatan ataupun pertumbuhan gaji itu tidaklah tinggi seperti mana sebelum krisis. Pada ketika ini, dalam ketika mana kita berhadapan dengan sekatan pergerakan dan kita dalam masa sama kita nak memulihkan ekonomi, yang paling utama, Rizal, adalah memastikan rakyat mendapat kerja dahulu. Pada Mei yang lepas, betul, Rizal, 4.5% kadar pengangguran. Kami menyangkakan kadar pengangguran kalau tahun lepas, ya, 2020 keseluruhannya 4.5%. Tahun ini kita menyangkakan antara 4.3% sehingga 4.4%. Maksudnya masih tinggi. Jadi fokusnya pada ketika ini perlu ke arah untuk mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu. Memastikan rakyat mendapat pekerjaan, sekurang-kurangnya mereka dapat bertahan seketika ketika mana kita menghadapi situasi getir seperti keadaan sekarang. Isu gaji dan upah ini, kalau nak dibincangkan, nak diperdebatkan, nak dilihat, hanya boleh berlaku pada pandangan saya apabila isu pengangguran kita dah dapat selesaikan. Sekurang-kurangnya kita dah menghampiri kepada asas sebelum krisis itu. Okey, dan dengan purata upah yang menurun tersebut, berapa lamakah masa yang diperlukan untuk ia kembali kepada paras lebih tinggi daripada paras pra-pandemik, kerana melihat kepada tahun ini juga kadar pengangguran dijangka tinggi dan Prof juga mencadangkan bahawa mereka ini mengambil pekerjaan yang ada dahulu. Adakah ini akan merencatkan usaha pertambahan gaji tersebut kepada paras yang lebih tinggi ataupun sama dengan paras pra-pandemik contohnya? Saya menyangkakan tahun 2022. Saya jangkakan pada ketika itu, saya lihat, saya jangkakan paras upah dan gaji akan berada pada paras seperti pra-krisis, iaitu kemudian 2019, ya, Rizal. Tetapi ia bergantung pada keadaan tadi, iaitu sejauh mana kita membuka ekonomi dan sejauh mana kita melakukan sekatan pergerakan. Jika keadaannya seperti mana keadaan kita longgarkan, kita benarkan sektor ekonomi beroperasi seperti biasa, keadaannya adalah 2022 kita akan dapati bahawa purata gaji dan upah Malaysia dijangka akan kembali kepada tahap normal. Tetapi Rizal, kena ingat, ya, isu upah gaji ini bukannya isu masa pandemik saja. Isu ni dah sangat diperdebatkan 10 tahun sebelum pandemik lagi. Cuma bila pandemik ini datang, isu gaji dan upah ini menjadi lebih diberi perhatian sebab lebih terkesan dalam keadaan pandemik ini. Jadi mesej yang saya nak sampaikan adalah walaupun secara puratanya pada 2022 itu tersebut kita mencapai kadar upah dan gaji sama seperti sebelum krisis, tetapi kita kena ingat bahawa akan ada kumpulan-kumpulan gaji tertentu yang tidak mendapat manfaat ataupun kurang mendapat manfaat dari pertumbuhan gaji itu. Ya, seperti mana yang telah kita lihat sebelum krisis. Salah satunya adalah isu gaji siswazah, ya. Yang kita lihat bahawa siswazah yang keluar bekerja ataupun mereka yang dah bekerja antara 1 ke 3 tahun, gaji mereka bukan saja berada kita kata tidak kompetitif untuk kelayakan yang mereka ada, malah pergerakan atau pertumbuhan gaji mereka adalah lebih perlahan.
Ini disebabkan oleh struktur ekonomi kita yang lebih terarah kepada ekonomi berintensifkan buruh. Itu mesej yang saya sampaikan. Dan Prof, kita ada beberapa minit lagi Prof ya. Saya ingin tanyakan berkenaan dengan laporan Siswazah 2020 yang menyatakan bahawa sekitar 20% Siswazah bekerja dalam kategori separuh mahir, dalam masa yang sama 2.3% Siswazah bekerja dalam kategori berkemahiran rendah. Bagaimanakah peluang mereka untuk kembali ataupun untuk masuk kepada kategori pekerja mahir melihat kepada situasi semasa pada ketika ini? Adakah peluang ini wujud bagi mereka dalam tahun-tahun akan datang? Ini isu struktural ya, Rizal. Ini adalah seperti saya beritahu juga, ini adalah isu yang 15 tahun, 10 tahun ke belakang sebelum PCC kita dah tengok benda ni dah berlaku. Yang mana sebahagian graduate yang keluar secara puratannya setiap tahun lebih kurang 250,000, sebahagian daripada mereka terpaksa bekerja di pekerjaan yang separah mahir dan tak mahir ya, yang tidak sesuai dengan kelayakan mereka. Tetapi dan kita lihat semasa pandemik ini keadaan itu lebih terkesan, lebih meruncing ya sebabkan oleh pandemik. Jadi bergerak ke hadapan untuk menjawab persoalan Rizal, bagaimana perkara ini untuk diperbaiki. Ia memakan masa, Rizal, kerana isu struktural ini memakan masa dan kita tidak boleh buat dasar-dasar atau intervensi semalaman. Ia secara ideal ni saya melihat makan masa antara 5 ke 10 tahun ke depan baru kita dapat mengubah balik keadaan ini. Isunya, Rizal, kat sini adalah dari satu sudut ya, universiti banyak mengeluarkan graduate. Seperti saya beritahu tadi, mungkin secara puratannya setahun ya 250,000 PAM masuk ke dalam pasaran buruh. Dari sudut permintaan buruh pula ya, dari industri, penciptaan pekerjaan banyak terarah kepada kategori separah mahir dan tak mahir. Jadi wujud misalignment kat situ. Jadi nak mengubahnya kat sini, Rizal, dari satu sudut, industri perlu berubah kepada yang berintensifkan buruh, kepada berintensifkan modal ataupun berintensifkan teknologi. Dan nak mengubah benda ni, nak mengalih benda ni, tidak boleh berlaku seharian ataupun dalam masa sebulan, tahun, dan akan mengambil masa beberapa tahun. Okey. Sama juga. Ada masa lagi ke? Sikit lagi Prof. Mungkin Jadi, Prof boleh ulas paling ringkas Prof ya. Masalah struktural ini dah lama Prof katakan, tahun untuk riset adalah tahun ini. Peluang daripada pandemik ini membolehkan kita untuk melihat keadaan semasa. Bagaimana cadangan yang paling utama yang Prof kata rasa kita boleh ubah masalah struktural ini? Paling ringkas Prof. Kedua-dua pihak, iaitu pihak universiti dan pihak industri perlu riset, perlu reform. Okey. Terima kasih Ketua Ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan Perkeso Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari membincangkan berkenaan dengan laporan upah dan gaji serta laporan pengangguran, laporan statistik Siswazah 2020. Kita akan teruskan perbincangan tersebut dalam hari-hari dan juga minggu-minggu akan datang, dan teruskan bersama kami di Astro Awani untuk perkembangan terkini dalam dan juga luar negara. Saya Rizal Zulkafli. Salam hormat.